Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas keizinan dan juga limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada hari ini melalui satu slot yang insya-Allah kita akan membincangkan, kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran di dalam satu majlis ilmu. Apatah lagi kita akan membicarakan berkaitan dengan ilmu-ilmu membaca Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah tak terjadi dalam diri kita ketika mana kita membaca Al-Quran timbul kekhawatiran dalam diri kita tentang mutu bacaan kita? Adakah kita baca Al-Quran dengan bacaan yang betul? Adakah betul bacaan kita? Tajwid kita betul? Terutama sekali dalam soal-soal tempat kita berhenti dan juga tempat kita sambung semula bacaan Al-Quran. Dan ada orang bila dia baca Al-Quran dia ragu-ragu, betul ke tempat aku berhenti ni? Betul ke tempat aku sambung semula ni? Kan lari maksud, kan salah maksud dia. Betul tak terjadi pada tuan-tuan? Oleh itu insya-Allah slot hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan salah satu daripada kelebihan yang terdapat dalam Mashaf Resam Osmani, iaitu tanda-tanda wakaf. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pengenalan berkaitan dengan Mashaf Resam Osmani. Dalam kita membaca Al-Quran, kita perlu pastikan Al-Quran yang kita baca adalah menggunakan Mashaf Resam Osmani. Kerana ada satu lagi Mashaf yang tidak menepati ciri-ciri Resam Osmani. Baik, apa itu Resam Osmani? Resam Osmani adalah tulisan Mashaf, tulisan Al-Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Okey, kita semua maklum bahawa dalam sejarah pembukuan Al-Quran, Al-Quran dibukukan sebanyak 2 kali, iaitu pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, iaitu khalifah yang pertama, untuk mengatasi masalah dibimbangi takut-takut Al-Quran ini lenyap berikutan kematian para hufaz Al-Quran di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembukuan yang kedua adalah pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman, khalifah yang ketiga. Okey, pembukuan pada zaman Khalifah Uthman ini adalah bertujuan untuk membuat penambahbaikan kepada Al-Quran, iaitu dengan memasukkan tanda-tanda dan juga perkara-perkara yang boleh memudahkan ataupun membantu kita membaca Al-Quran. Dan ini salah satu contoh Mashaf Resam Osmani yang ada dalam simpanan saya. Okey, dekat tulis dia ada tulis kat sini Resam Osmani. Okey. Baik, kalau tengok dalam Resam Osmani, kita tengok bentuk tulisan dia sama sahaja. Dan salah satu ciri yang penting dalam Resam Osmani adalah apabila kita tengok setiap muka surat, setiap muka surat pasti diakhiri oleh penghujung ayat. Bukalah mana-mana Resam Osmani, pasti diakhiri oleh penghujung ayat. Baik, kita perlu berhati-hati kerana ada ulama Al-Quran mengatakan bahawa jika kita membaca Al-Quran selain daripada menggunakan Resam Osmani, dibimbangi bacaan Al-Quran yang kita baca tidak menepati bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ulama Al-Quran berpendapat bahawa salah satu antara kelebihan kita membaca Al-Quran menggunakan Mashaf Resam Osmani adalah bacaan kita akan sama mutawatir seperti mana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, salah satu kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam Al-Quran, dalam Resam Mashaf Osmani adalah tanda-tanda wakaf. Apa itu tanda-tanda wakaf? Baik, tanda-tanda wakaf inilah yang akan membantu kita membaca Al-Quran dengan cara yang betul, terutama sekali dalam soal di mana kita nak berhenti dan juga di mana kita nak sambung bacaan ayat Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca Al-Quran menggunakan Mashaf Resam Osmani, di dalamnya terdapat banyak tanda-tanda wakaf
yang boleh menjadi panduan kepada kita untuk kita membaca Al-Quran dengan cara yang betul. Terutama sekali adalah di mana tempat yang kita boleh berhenti dan juga di mana tempat yang boleh kita sambung semula bacaan kita. Tanda-tanda wakaf ini adalah berupa satu tanda kecil di atas ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Baik, tanda wakaf yang pertama adalah tanda wakaf lazim. Macam mana bentuk tanda wakaf lazim? Tanda wakaf lazim adalah tanda berupa kepala huruf mim yang mempunyai ekor. Kepala huruf mim yang mempunyai ekor. Contoh. Di sini ayat Al-Quran bla 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 lah, dan di atas tanda ni kita akan jumpa tanda mim, kepala mim yang mempunyai ekor yang panjang macam ekor berudu. Dan selepasnya disambung dengan lagi ayat yang berikut. Baik, tanda wakaf mim ini adalah kita panggil sebagai tanda wakaf lazim. Muslimat dimati Allah Subhanahu taala, apabila anda semua baca Al-Quran jumpa tanda ini, hukumnya adalah anda mesti berhenti di sini. Baca bla bla bla, berhenti, kemudian baru sambung semula ayat yang seterusnya. Kerana apa? Kerana tanda wakaf ini juga dikenali sebagai tanda wakaf tam. Apa maksud tam? Tam bermaksud sempurna. Maknanya dari sudut ayat Al-Quran, maksud ayat Al-Quran, ayat yang sebelum kita jumpa tanda ini telah pun sempurna maksud dia. Dan ayat yang selepasnya adalah membicarakan tentang perkara-perkara yang lain. Sebab itulah kalau kita baca wasal secara sambung, seolah kita mencampur adukkan dua perkara, dua isu dalam ayat yang sama. Sebab itulah bila kita jumpa tanda ini, kita mesti berhenti. Baik, contoh. Contoh daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun. Tanda wakaf kat sini. Kalau kita buka surah Al-Ankabut ayat 62, pada ayat fa'amana lahu Lut, kita semua akan jumpa tanda mim kecil kat sini, kat atas ni. Kemudian ayat seterusnya disambung dengan wa qala inni muhajirun. So kena berhenti di sini. Berhenti. So cara bacanya adalah fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila akhir ayat. Baik, jelas. Satu contoh lagi ialah daripada surah Al-Isra ayat yang ke-8. Siapa ada Al-Quran boleh buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in udtum udna waja'alna jahannama lil kafirin hasira. Di tempat udna ke atas ni ada tanda mim. Mim kecil. Ini adalah tanda wakaf lazim. So kena berhenti kat sini. Wa in udtum udna waja'alna jahannama lil kafirin hasira. So tanda yang pertama adalah tanda wakaf lazim ataupun wakaf tam yang bermaksud berhenti. Tak boleh sambung. Baik, kemudian tanda yang kedua adalah tanda yang kedua kita panggil sebagai tanda wakaf qabih. Wakaf qabih ni adalah wakaf dilarang berhenti. So apabila kita membaca Al-Quran, kita jumpa tanda kecil ini di atas ayat Al-Quran, kita kena berhenti. Kerana apa? Kita dilarang untuk berhenti. Kenapa dilarang berhenti? Kerana maksud ayat dan antara yang sebelum tanda ini dan selepasnya bersambungan, tidak sempurna. So kalau kita berhenti di sini, kita telah potong satu maksud ayat, menyebabkan ayat tersebut tidak sempurna maksud dia dan boleh menjadi lari dari maksud sebenarnya. So salah maksud dia. So bila jumpa ayat ini, bila jumpa tanda wakaf qabih ini iaitu lam alif, kita dilarang untuk berhenti. Baik, contohnya adalah dalam surah Al-Isra juga, iaitu ayat yang ke-82, wa rahmatul lil mu'minin, ada tanda lam alif ke atas ni. Kemudian wala yazidu zalimi ila akhir ayat. Baik, so cara bacaan di sini adalah kena baca secara sambung, jangan berhenti. Wa rahmatul lil mu'minina wala yazidu zalimin ila akhir
ayat. Ingat dilarang untuk berhenti. Okey, baik. Contoh yang kedua adalah dalam surah Al-Isra juga ayat yang ke-69. Okey. Fayughriqakum bima kafartum, kemudian ada tanda lam alif, kemudian summa la tajidu lakum ila akhir ayat. Baik, so sama juga bila kita jumpa tanda ni dilarang untuk berhenti, kena baca secara wasal, sambung. Fayughriqakum bima kafartum summa la tajidu lakum ila akhir ayat. Jangan berhenti. Okey, baik. Penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanda wakaf yang ketiga adalah tanda solat. Okey. Baik. Ini. Tanda dia seperti ini. Tanda wakaf solat ataupun dalam bahasa Arab dia asal daripada waqful wasal. Waslul ula. Solat. Solat ni asal daripada perkataan waslul ula, iaitu wasal lebih utama. Wasal lebih utama. Tanda wakaf ini adalah kita panggil sebagai wakaf hasan. Wakaf hasan maknanya adalah sambung lebih baik. Sebab itulah dinamakan sebagai waslul ula. Okey, waslul ula maknanya sambung, maknanya dibaca secara sambung lebih utama daripada berhenti. So, apabila kita baca Al-Quran, kita jumpa tanda solat, caranya adalah baca sambung lebih baik. Maknanya sambung direct kepada ayat yang seterusnya. Kerana apa? Kerana maksud ayat yang sebelum daripada tanda ini masih belum sempurna. Dia berkaitan dengan ayat yang selepasnya. Jadi kalau kita wakaf di sini, makna ayat ni akan tergantung. Sebab itulah waslul ula, sambung lebih baik. Boleh tak kalau kita berhenti? Boleh, tak ada masalah. Sebab ayat dia sambung lebih utama. Maknanya boleh berhenti. Tapi kalau kita berhenti, maksud ayat akan tergantung di sini. Jadi seelok-eloknya apabila kita jumpa tanda ini, kita baca secara wasal, secara sambung. Baik, contohnya adalah pada surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Wa ala absarihim ghishawah. Kemudian kita akan jumpa tanda ni kat atas ni. Kemudian walahum azabun azim. So apabila kita jumpa tanda ini, seelok-eloknya lebih utama kita baca secara sambung. Wa ala absarihim ghishawatun walahum azabun azim. Baca secara sambung. Baik. Contoh yang kedua adalah dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-7, iaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kita akan jumpa tanda ni. Kemudian wa ala absarihim ghishawah. Baik. So seperti mana tadi juga, bila kita jumpa tanda ini, seelok-eloknya lebih baik kita baca secara sambung. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Baca secara sambung. Boleh berhenti, tapi maksud di sini akan tergantung. So seelok-eloknya adalah kita baca secara sambung. Okey, baik. Kemudian tanda wakaf yang keempat. Tanda wakaf yang keempat adalah tanda wakaf yang keempat kita panggil sebagai tanda wakaf kafi. Tanda wakaf kafi ini adalah bertentangan dengan tanda wakaf hasan yang tadi. Iaitu kalau tadi tanda wakaf hasan dia berbentuk solat, iaitu waslul ula. Tanda wakaf kafi adalah qala, ataupun secara ringkasnya daripada perkataan waqful ula. Apa maksud waqful ula? Berhenti lebih utama. Berhenti lebih utama. Qala. Jadi maknanya apabila kita jumpa ayat ini, apabila kita baca ayat bla 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 bla, jumpa tanda ini, kemudian ayat bla bla bla,
Kat sini lebih elok untuk kita stop, berhenti lebih utama. Kenapa kita berhenti lebih utama? Kerana di sini maksud ayat telah pun sempurna. Okey, ayat yang seterusnya masih lagi membincangkan hal yang sama. Tapi dia dah maksud kat sini untuk ayat sebelumnya dah pun sempurna, tak perlu sambung. Ini walaupun masih lagi isu yang sama, tapi mungkin perkara-perkara yang berkaitan menyentuh pasal benda lain. So bila jumpa tanda ini, kita perlu berhenti. Boleh tak baca sambung? Boleh, tak ada masalah. Sebab disebut berhenti lebih utama. Maknanya kita boleh berhenti. Baik. Contohnya adalah pada surah Al-Baqarah. Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama amanas sufaha. Kemudian kita akan jumpa tanda qala. Kemudian ala innahum humus sufaha. So cara baca adalah berhenti, lebih utama. Kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha. Sampai akhir ayat. So kena berhenti. Baik. Kemudian contoh yang kedua adalah pada surah Al-Baqarah juga ayat yang ke-30. Okey. Wa nuqaddisu lak qala inni. Di lak ni kita akan jumpa perkataan ataupun tanda qala. Okey. So sama juga, seeloknya kita berhenti. Wa nuqaddisu lak qala inni hingga akhir ayat. Baik, seterusnya tanda wakaf yang kelima yang terdapat dalam Mushaf Rasam Osmani adalah tanda jim. Tanda jim kecil di atas ayat Al-Quran. Tanda ini kita panggil sebagai tanda jaiz. Apa maksud jaiz? Jaiz ni adalah harus. So dia ambil kepala saja, iaitu jim. Okey, baik. So contohnya apabila ada ayat Al-Quran, kita baca bla 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 bla, jumpa tanda ni di atas. Kemudian bla bla bla. Apa yang kita perlu kita buat adalah tanda wakaf ini dikenali sebagai tanda wakaf jaiz, yang mana jaiz ni bermaksud harus, di mana kat sini kita boleh dua pilihan. Sama ada kita nak baca secara sambung ataupun kita nak baca secara wakaf di sini. So kita boleh wakaf dan juga kita boleh baca secara sambung. Contohnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqtulu anfusakum. Kemudian kita akan jumpa tanda ni jim di atas, tanda jaiz. Kemudian zalikum khairul lakum. So kat sini ada dua pilihan bacaan. Kita nak baca secara sambung boleh. Contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Okey, satu kaedah. Ataupun cara yang kedua adalah kita nak wakaf kat sini. Boleh juga. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. So dua kaedah bacaan. Kita nak berhenti boleh, kita nak wasal pun boleh. Dan kalau kita berhenti, tak perlu kita nak sambung balik daripada, nak ulang balik daripada awal. Terus je sambung di sini untuk bacaan ayat yang seterusnya. Baik, kemudian contoh yang kedua adalah daripada surah Al-Baqarah ayat yang 57. Okey, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian ada tanda jaiz. Kemudian wa ma zalamuna. Okey. Baik, so dua kaedah bacaan. Kita baca secara sambung boleh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna. Ataupun kita nak baca secara wakaf, berhenti kat sini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna ila akhir ayat, sehingga habis ayat. So boleh berhenti ataupun boleh baca secara sambung di sini. Baik, tanda wakaf yang ke-6. Tanda wakaf yang ke-6, yang ini jarang-jarang kita jumpa di dalam Al-Quran. Okey. Biasa tak kita baca Al-Quran, kita jumpa titik 3 ni di dua tempat.
Bila kita baca Al-Quran, kita jumpa titik 3 satu, kemudian ada ayat seterusnya, kemudian kita jumpa lagi satu titik 3, kemudian sambung pada ayat yang seterusnya. Baik, yang ini ni kita panggil sebagai wakaf ta'annuk. Okey. Ta'annuk. Apa maksud ta'annuk? Ta'annuk ni maksudnya dia terhenti secara berikat. Apa maksud terhenti secara berikat? Kita boleh berhenti di salah satu daripada dua tempat ini. Tak boleh berhenti dua-dua. Kena berhenti di salah satu. Contoh bla 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 bla, terjumpa titik 3. Tapi tak nak berhenti lagi. Kita baca lagi sambung. Bila kita baca sambung di titik yang pertama, jumpa titik yang ketiga ni, kita kena berhenti. Kemudian sambung balik selepas titik yang kedua tersebut. Okey, baik. So wakaf ta'annuk, berhenti di salah satu tempat daripada dua tempat ini. Okey, contohnya adalah kita akan jumpa dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fi. Kita jumpa titik yang pertama. Kemudian la raib, kemudian jumpa titik yang pertama, fihi, jumpa titik yang kedua, hudan lil muttaqin. So kita boleh berhenti di salah satu titik. Contoh, kalau kita pilih untuk berhenti di titik yang pertama, zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. So kalau kita berhenti kat sini kita kena baca secara wasal. Dan kalau kita baca wasal, pilih untuk wasal di sini, di titik yang kedua kita kena berhenti. Contoh, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey, senang tak? Jangan lupa titik 3 berhenti di salah satu. Baik. Kemudian yang terakhir sekali, untuk hari ini, untuk slot hari ini, tanda wakaf yang terakhir yang saya nak terangkan pada hari ini adalah tanda wakaf sin. Tanda wakaf sin. Bila kita jumpa baca Al-Quran, baca bla 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 bla, kita jumpa tanda wakaf sin. Dan kemudian bla 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 Al-Quran lagi. So, apa nama tanda wakaf ini? Tanda wakaf ini kita panggil sebagai tanda wakaf saketah. Tanda wakaf saketah. So bila jumpa ni, ingat nama dia adalah saketah. Dia ambil kepala saja huruf sin sebagai tanda dia, tanda kecil dia. Okey, apa yang dimaksud dengan saketah dan macam mana cara nak baca? Cara nak bacanya adalah kita berhenti seketika. Ulama kata sebut dalam 2 harakat. Kemudian tanpa menukar nafas, kita sambung semula ayat yang seterusnya. Biasa bila kita berhenti baca Al-Quran ni, kita tukar nafas kan sebelum kita sambung kepada ayat yang seterusnya. Tapi untuk bila kita jumpa ayat ni, kita tak boleh menukar nafas. Kita berhenti seketika, tahan dalam 2 harakat, kemudian kita sambung semula ayat yang seterusnya dalam nafas yang sama. Contohnya adalah kita biasa jumpa dalam surah Yasin ayat yang ke-52. Mim marqadina, kemudian ada tanda sini saktah, haza ma wa'adar rahman. So cara baca dia adalah kita tahan sekejap nafas di sini. Lebih kurang 2 harakat sebelum sambung dalam nafas yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mim marqadina haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Saya ulang. Tahan 2 harakat. Mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Baik, faham? Saktah berhenti seketika tanpa menukar nafas. Baik, untuk saktah ini ulama tengok perhati-perhati, tak banyak pun dalam Al-Quran. Hanya ada 4 tempat sahaja di dalam Al-Quran yang mempunyai hukum saktah. Yang pertama sekali adalah dalam surah Yasin kita baca ni, surah Yasin ayat yang ke-52. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang keempat. Yang ketiga dalam surah Al-Qiyamat ayat 27, dan yang keempat dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama. وَنُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Muslimin muslimat dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk slot kali ini selesai perkongsian kita berkaitan dengan 7 tanda wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran Mashaf Resam Osmani. Malah sebenarnya banyak lagi tanda-tanda lain yang terdapat di dalam Mashaf Resam Osmani yang insya-Allah kalau ada kesempatan masa kita akan bicarakan pada lain waktu. Malah untuk rujukan muslimah-muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita buka dalam resam Mashaf Resam Osmani. Okey, di muka surat belakang setiap Mashaf Resam Osmani akan ada rujukan berkaitan dengan alamat wakaf dan juga tanda-tanda bacaan dalam Quran seperti mana yang Mashaf yang saya baca ini. Okey, ada ni kan alamat wakaf dan tanda-tanda bacaan. Semua yang saya terangkan ada dalam ni dan ada banyak lagi tanda-tanda wakaf yang lain yang saya belum terangkan. Okey. Baik. So kalau tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat tak faham, boleh rujuk dalam Mashaf Al-Quran masing-masing insya-Allah. Pastikan kita semua membaca Mashaf menggunakan Mashaf Resam Osmani insya-Allah. Baik, diharapkan perkongsian pada kali ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat sekalian memperbaiki bacaan Al-Quran, menjadi panduan untuk kita membaca Al-Quran dengan lebih baik dan sekaligus dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran masing-masing insya-Allah. Okay, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah orang-orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya insya-Allah. Jadi jangan kita berhenti belajar membaca Al-Quran. Jangan kita berhenti belajar membaca Al-Quran. Dan jika kita ada kemahiran dan juga kepandaian, kita sebarkan, ajarkan orang lain membaca Al-Quran. Moga-moga kita semua mendapat manfaat daripada ilmu yang kita peroleh insya-Allah. Moga-moga saya harapkan perkongsian saya pada hari ini dapat membantu tuan-tuan muslim-muslimat semua dalam meningkatkan mutu bacaan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.